Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Bahar ingin mengajar topik sejarah atau sejarah tingkatan 1 bab 3. Harap pelajar semua dapat memahami, dapat fokus apa yang cikgu sampaikan dalam pendidikan subjek sejarah ini. Baiklah, cikgu tak nak buang masa, cikgu terus kepada bab 3 zaman prasejarah tingkatan 1. Okey. Okey. Perkara yang penting yang harus pelajar tahu sebelum pelajar memahami topik 3 atau bab 3 ini, teman-teman sejarah, pelajar harus mengetahui 6 perkara ini. Yang cikgu tunjukkan ni, pelajar-pelajar kena tahu apa yang kita belajar ni tentang zaman prasejarah ni. Sebenarnya sejarah seronok ya, sebenarnya sejarah seronok. Kita dapat tahu kehidupan masa silam, zaman-zaman dahulu, apa yang berlaku. Keseronokannya bersejarah ni itu dia. Kita dapat tahu apa yang berlaku di zaman dahulu. Contoh sekarang ni zaman prasejarah. Mungkin zaman dinosaur, mungkin zaman pertumbuhan hutan, dinosaur dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni pelajar harus tahu 6 perkara tersebut. Iaitu yang pertama, maksud zaman prasejarah. Apa maksud zaman prasejarah? Yang dikatakan zaman prasejarah. Kita mungkin sebenarnya kita pernah dengar, iaitu zaman prasejarah, dinosaur dan sebagainya. Tapi apa dikatakan zaman prasejarah? Okey? So itu perkara yang pertama yang mesti pelajar tahu. Yang kedua pelajar tahu ciri-ciri zaman prasejarah. Apa ciri-ciri dia? Bagaimana kehidupan manusia zaman itu, lokasi tempat tinggal zaman itu, pekerjaan manusia pada zaman itu dan sebagainya. Ini ciri-ciri dia yang harus pelajar tahu. Kemudian nombor 3, ciri-ciri kehidupan manusia. Okey, mungkin bertani, memburu dan sebagainya. Kemudian nombor 4, lokasi prasejarah. Lokasi prasejarah. Ini mungkin tempat tinggal, ya, di tempat tinggal ataupun kawasan-kawasan menjadi tumpuan manusia pada zaman prasejarah. Nombor 5, sumbangan prasejarah. Apa sumbangan prasejarah ini kepada kita? Maksudnya, zaman dahulu punya peralatan atau kemahiran dia, adakah kita bawa pada zaman sekarang? Ataupun, adakah zaman sekarang ini kita menggunakan teknologi prasejarah zaman dahulu? Kita akan belajar semua ni. Okay? Dan nombor 6, iaitu perkara penting yang harus pelajar tahu, bukti kewujudan prasejarah di Malaysia. Maksudnya kita dengan Malaysia ni, apa buktinya? Ada ke? Ataupun mana tempatnya? Mana lokasinya? Di Malaysia ni, tempat zaman prasejarah. Adakah di Kedah, di Melaka atau di Selangor dan sebagainya lah. Ini kita akan belajar semua ni. Jadi untuk belajar semua hari ini, ya, saya akan mulakan dengan maksud prasejarah yang nombor 1 ni. Kalau lihat di sini, ya, cikgu dah tulis ni. Okey, maksud zaman prasejarah. Sampailah ke zaman Neolitik. Habis yang topik yang ini je, kita masuk page atau muka baru, masuk yang ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, cikgu teruskan. Okey, zaman prasejarah. Apa maksud zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia tahu menulis. Ketika ini manusia tak tahu menulis. Tak tahu menulis. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia tahu menulis. Tak tahu menulis. Masa ni manusia tak tahu menulis. Alright. Kemudian nombor 2 zaman prasejarah yang utama di dunia yang kita belajar sekarang ni, iaitu zaman batu dan zaman logam. Apa yang cikgu paparkan sekarang ni, ini ada nota simple yang cikgu beri kepada pelajar supaya pelajar tahu dan mudah nak faham dan nampak apa yang kamu belajar. Ya, kadang-kadang dalam buku ni, buku latihan atau buku rujuk atau buku nota sebagainya, kadang-kadang panjang dia punya cerita, panjang. So, cikgu pendekkan supaya pelajar nampak. Sehari ini saya belajar tentang zaman prasejarah. Maksudnya, sebelum manusia tahu menulis. Dan ada 2 cabang. 2 cabang zaman prasejarah. Zaman batu, zaman logam. Ini adalah zaman berbeza. Ingat, kenapa cikgu tunjuk ni? Zaman berbeza, tak sama. Zaman batu, zaman batu. Zaman logam, tak sama. Tak boleh campur adukkan. Bukannya maksudnya, satu zaman itu, satu tahun itu, satu bulan itu, satu hari itu, perkara sama berlaku. Tidak. Tak. Jadi ada zaman batu dan zaman logam. Maksudnya bercabang 2 zaman prasejarah. Batu dan logam. Baiklah, saya teruskan ya. Okey, pelajar semua, cuba lihat yang sebelah kanan saya ni, yang saya tunjuk ni. Yang warna orange ni ya. Cantik warna ni. Okey, zaman batu ada 3. Zaman Paleolitik, zaman Mesolik dan zaman Neolitik.
Okey, zaman batu. 3, zaman Paleolitik, Mesozoik dan Neolitik. Okey, pelajar harus hafalkan turutan ni. Nampak tak? Mesti pertama zaman apa batu? Zaman batu Paleolitik, zaman batu Mesolitik. Okey, kemudian zaman batu Neolitik. Okey, so pertama ni P. Ingat, P pertama. Yes, pertama. P Mesolitik. M medium tertengah. M medium tertengah Mesolitik. N ni new. N ni kalau bahasa Inggeris new, baru. Maksudnya zaman Neolitik zaman baru. Zaman baru zaman yang manusia dah pandai menulis, manusia nak zaman kemodenan. Dah pandai guna teknologi sebagainya. Dah pandai mencipta satu benda yang baru. Ni zaman Neolitik. Dia nak hafalkan senang aja. PMN. P pertama, M medium Mesolitik dan N new Neolitik zaman baru. So pelajar harap pelajar boleh faham dan boleh nampak apa yang cikgu sampaikan sekarang ni. Ya, cikgu bahas sampaikan ni supaya nampak yang kita belajar ni. Alright. Seterusnya, zaman logam. Ni dia. Simple aja. Zaman logam ni tak sama macam zaman batu. Ada Paleolitik, Mesozoik dan sebagainya. Zaman logam satu saja, iaitu maksudnya penggunaan alat logam seperti besi dan gangsa. Maksudnya manusia pada zaman ini, zaman logam ini dah pandai membuat besi, membuat logam. Itu sebab dipanggil zaman logam. Zaman logam, besi dan apa sini gangsa. Ini peralatan yang dicipta oleh manusia zaman logam. Ini di sini nanti. Sumbangan. Ini penggunaan alat logam dan gangsa ni. Kita akan masuk nanti dalam topik kecil sumbangan prasejarah. Okey? Alright? Okey. Selain itu, kita terus pada zaman Paleolitik dulu. Alright. Apa yang kita terangkan ini ialah mengikut zaman-zaman batu, mengikut dia punya susun atur dia. Okey, zaman Paleolitik. Penggunaan peralatan batu dan tulang binatang. Ni dia. Manusia yang ini, ketika ini kan, yang memula sekali ini, menggunakan peralatan batu dan tulang binatang untuk berurusan harian. Okey. Peralatan batu ni mungkin untuk ni. Ya, untuk penetak kapak dan alat repihan. Contohnya, contoh yang aku beri ni, contoh alat penetaknya, kapak dan alat repihan. Semua ini ada batu ni. Di sini juga tulis tulang ikan. Okey, ini tulang binatang. Nampak tak tulang binatang ni? Tulang binatang ni mungkin tulang dinosaur ke, dia tu tulang haiwan berbesar kan. Tulang binatang ni diambil untuk apa? Untuk senjata. Untuk senjata. Untuk mempertahankan diri manusia itu daripada binatang buas. Ni tulang binatang ni. Peralatan batu ni seperti tadi lah, kapak. Kapak sama ya, untuk defend diri kita daripada binatang buas. Dan kapak ya, penggunaan kapak ini adalah untuk apa? Memotong kayu, terranting. Ni dia. Ini zaman Paleolitik. Maksudnya kehidupan manusia zaman Paleolitik ini ada kerja diorang ni. Ya. Tulang binatang diorang ada, kemudian diorang cipta penetak kapak dan salat repihan. Zaman Paleolitik, zaman pertama sekali, mula sekali. Okey ya. Untuk pelajar-pelajar semua, saya nasihatkan ya, tak perlulah nak hafalkan dia punya tahunnya cikgu, tahunnya tak ada cikgu, tahunnya berapa juta ni cikgu, tak perlu. Dalam exam tak akan tanya berapa juta tahunkah wujudnya Paleolitik, tidak ada. Sejarah ni kita cuma nak tahu apa yang berlaku kehidupan. Apa yang berlaku kehidupan di zaman dahulu. Untuk prasejarah ni. Tak perlu tahu tahun dia berapa. Nampak tak? Cikgu tak kena letak tahun. Cikgu letak simple je. Perkara penting sahaja. Ini untuk mudah pelajar belajar. Sebab dalam soalan exam tak akan masuk, tak akan tanya pasal tahun bilakah bla 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 bla, abad bilakah, dekad sebagainya, tidak ada. Confident cikgu, yakin cikgu. Alright, nombor 2, zaman seterusnya, zaman Mesolitik, zaman pertengahan, medium, M. Ingat? Yang cikgu ajar tadi kan? Ni, saya cuba belakang ni. M, medium, pertengahan ya. Okey, zaman Mesolitik, iaitu manusia ketika ini kan dah pandai berburu dan menangkap ikan. Nampak? Alright? Yang utamanya nota sekarang ni, berburu dan menangkap ikan. Ya. Ketika ini manusia zaman ini dia dah bijak dah. Dah bijak. Saya tak mengatakan atau setengah buku tak mengatakan bahawa zaman Paleolitik tak memburu, tak menangkap ikan. Tidak. Sama sahaja. Cuma keutamaan nota yang kita belajar ini iaitu menitikberatkan perkara penting yang berlaku pada zaman tersebut. Contohlah kalau ini contoh, kalau ya zaman Mesolitik pun dia letaknya tulang ikan atau binatang ikan ataupun sekian. So apa kita belajar? Kita tak nampak. Maksudnya zaman Mesolitik ini ada juga
memburu, ada juga menternak, menarik ikan, dan juga ada juga peralatan batu sebagainya. Tetapi zaman ini lebih mengutamakan berburu dan menangkap ikan. Menunjukkan manusia ketika ini dah pandai berburu dan menangkap ikan. Maksudnya ini aktiviti dia. Zaman seperti ini, aktiviti yang penting yang buat ni berburu dan menangkap ikan. Pergi hutan, berburu, menangkap ikan. Diorang tinggal manusia tinggal di tepi-tepi lembah sungai, dataran sungai sebagainya untuk memudahkan menangkap ikan dan sebagainya. Okey, clear? Dan akhir sekali zaman Neolitik. Apa cerita atau zaman baru? Pertanian, peternakan dan membuat tembikar. Nampak? Ni penting ni. Pertanian, peternakan. Okey, pertanian, peternakan dan membuat tembikar. Zaman Neolitik, manusia dah mula pandai dah. Duduk pun tinggal atau dah pandai secara berkelompok. Zaman Paleolitik, diorang duduk asalnya jauh-jauh. Orang kata berselerak. Satu di utara, satu di selatan. Berselerak. Ini pun sama zaman Mesotik. Mereka tinggal berselerak, tak bersatu. Tapi zaman Neolitik, manusia dah tinggal duduk berpusat. Sebab diorang buat pertanian, penternakan pertanian, buat sawah padi, pengairan sungai, masuk buat saliran pengairan untuk masuk ke sawah padi dan sebagainya. Penternakan, nampak tu, penternakan dah pandai dah buat kandang, ternak haiwan sebagainya lah. Dan yang penting ini dia, membuat tembikar ni. Nampak ni. Ini soalan objektif. Pelajar objektif dan soal struktur. Tolonglah hafalkan. Akan masuk. Alright? Ni. Yang cikgu tulis ni. Ini objektif ni. Ini soal objektif struktur ni. Yang cikgu gariskan ni. Tolonglah hafal pelajar semua. Kerana kebanyakan soalan objektif dan struktur maupun esei akan ditanya tentang huraian ataupun terangkan zaman batu. Kalau soalan keluar, terangkan zaman batu. Contoh, zaman batu ada 3. Terangkanlah. Contohnya, huraikan zaman prasejarah logam. Terangkan logam. Okey. So, cikgu nak masuk topik kecil yang kedua, iaitu ciri-ciri zaman prasejarah. Seterusnya. 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum. Baiklah, cikgu Bahar akan sambung topik. Topik kecil, bab 3 sejarah, iaitu zaman prasejarah tingkatan 1. Baiklah. Tadi cikgu dah sebutkan berkaitan dengan zaman batu, zaman Paleolitik, Mesotik dan zaman Neolitik. So di sini cikgu nak terang sedikit berkaitan dengan zaman logam. Okey, zaman logam iaitu zaman peralatan atau pembuatan manusia, gangsa dan besi. Kemudian pada zaman logam juga aktiviti manusia iaitu pelayaran dan sembata telah berlaku. Maksudnya pelayaran dan sembata pada zaman logam ini telah berlaku di sekitar 10 juta tahun dahulu Kemudian alat ciptaan pada zaman logam seperti tulang mawas, kapak, beliung dan mata lembing. Okey, ini pelajar mesti hafalkan ni. Untuk soalan objektif dan soalan esei. Yang juga gariskan ni, okey, aktiviti ataupun peralatan manusia zaman logam, iaitu seperti tulang mawas, okey, kapak, beliung dan mata lembing. Semua ini hasil daripada ciptaan daripada apa? Zaman logam, iaitu gangsa dan besi. Kemudian kita teruskan pada lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, di sini kita sebagai pelajar mesti tahu di manakah lokasi zaman sejarah di dunia. Okey, so di sini wujudnya, bukti kewujudan dan lokasi sejarah ialah seperti penemuan artifak, ekofak dan biofak. Ini semua ni adalah penemuan. Saya ulang balik Okey. Lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, kalau lihat di dalam nota, banyak tempat di dunia ini lokasi zaman prasejarah dunia. Okey, contoh Pertama, contoh cikgu bagi contoh di sini iaitu di Gua Chauvet, iaitu di Perancis.
30,000 hingga 27,000 sebelum Masihi. Okey, pelajar semua ya. Okey, bukan cuma tak tulis sini. Banyak. Banyak ni zaman contoh zaman bukti ya, kewujudan lokasi zaman bersejarah banyak. So cikgu just nak betul saja secara lisan, iaitu di Gua Cawit Perancis, kemudian ada di negara Sepanyol iaitu kawasan Altamira, di Turki pun ada iaitu Catalhuyuk. Okey, kemudian di Iran pun ada Shahr Sokhtar. Kemudian di China pun ada iaitu lokasinya di Shaokoudian. Dan di India pun ada kawasan Bhimbekta. Ini semua contoh-contoh kawasan sejarah di dunia. Okeylah ya. Seterusnya iaitu bukti yang mengatakan negara tersebut, negara dunia tersebut adanya zaman prasejarah iaitu penemuan 3 perhari ni. Ini bukti ni. Ya, bukti kewujudan lokasi-lokasi bersejarah. Ni dia. Artifak, ekofak dan biofak. Ini bukti dia ni. Apa cikgu sebut tadi kan? Ada 5 negara sebut tadi, negara yang ada zaman prasejarah yang pernah berlaku, negara sebut penemuan, buktinya penemuan 3 perhari ni. Jadi pelajar kena faham ya. Kena ingat pesan cikgu, tolonglah hafalkan ni. Artifak, ekofak, biofak. Ini bukti. Okey. Kemudian lokasi zaman prasejarah di gua dan lembah sungai sahaja. Maksudnya, manusia pada zaman dulu, lokasi atau tempat tinggal mereka pada zaman dulu terletak di mana? Di kawasan tertutup gua. Setelah buku nota ada perkataan kawasan tertutup gua dan kawasan terbuka lembah sungai. Lembah sungai ni. Dan setengah buku tidak menulis. Sang buku tidak menulis perkataan kawasan tutup atau kawasan terbuka. Jadi nak senang, cikgu simpelkan. So cikgu letakkan sini kawasan tertutup iaitu gua. Manusia duduk dalam gua. Dan kawasan terbuka di kawasan lembah sungai. So 2 lokasi manusia pada zaman prasejarah. Kalau lihat di sini tidak ada manusia pada zaman prasejarah ini tinggal di kawasan hutan. Betul tak? Tengok nota saya ini. Dan nota pelajar semua. Tidak ada perkataan tinggal di dalam hutan. Tidak ada. Sebab apa? Mereka duduk dalam gua. Dan di kawasan lembah sungai. Pelajar kena fikir juga ya. Kita baca buku ni sambil memahami. Dan fikirkan juga. Kenapa manusia pada zaman ini tak nak duduk tinggal di hutan ke dan sebagainya. Di gua contoh ya. Ni cikgu contoh. Di dalam gua, pertama, keselamatan. Keselamatan manusia itu sendiri. Contoh, mungkin akan diserang binatang buas kalau tinggal di hutan. So dalam gua ini selamat. Yang kedua, cuaca. Sejuk. Zaman dulu sejuk, cuacanya tak sama sekarang. Zaman sekarang panas. Zaman dulu sejuk, sangat sejuk. So, manusia atau mereka pada zaman prasejarah ini tinggal di dalam gua untuk mengelakkan suasana sejuk tadi. Lembah sungai. Kenapa manusia tinggal di lembah sungai ketika ini? Pertama, pertanian. Cuk kaitkan pertanian Ada tak pertanian kat sini? Ni kita ekonomi ni. Sini ya, pertanian tak bercuk tulis ya. Sebab-sebabnya kerana pertanian. Kalau ada pertanian, kita kaitkan dengan saliran. Saliran pertanian. Lembah sungai saya tak lagi ya. Kita panggil nelayan ataupun satu perkataan jika tulis ini. Nelayan ataupun